Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini agenda awani dari World Trade Center Kuala Lumpur. Menjelang mesyuarat khas SPR berhubung Pelan Raya Negeri Johor yang akan diadakan dan pastinya kita akan menunggu apakah tarikh-tarikh utama yang akan diumumkan oleh pihak SPR berhubung dengan Pelan Raya Negeri Johor sehubungan dengan pembubaran Dewan Undangan Negeri Johor oleh Menteri Besar pada bulan lalu. Jadi pastinya kita akan melihat Pelan Raya Negeri ini akan dipartisipasi oleh kebanyakan ataupun majoriti rakyat Johor yang berdaftar dan sudah pun termasuk dalam daftar pemilih yang diberikan oleh pihak SPR. Begitu juga adakah SOP kempen Pelan Raya kali ini lebih longgar seperti mana yang diungkapkan oleh pengerusi SPR baru-baru ini. Beliau memohon supaya pihak KKM dan juga Majlis Keselamatan Negara memberikan lebih sedikit kelonggaran kepada parti politik dan juga calon untuk berkempen berbanding SOP yang dikenakan ketika Pelan Raya Negeri Melaka dan juga ketika Pelan Raya Negeri Sarawak pada akhir tahun lalu. Jadi semuanya ini penting dalam masa yang sama juga bagaimana kesiapsiagaan UMNO Barisan Nasional, kerana mereka amat bersedia kali ini dan mereka benar-benar untuk mengekalkan momentum kemenangan yang diperolehi lebih 2/3 di Negeri Melaka dan mereka lebih selesa bersendirian ataupun bergerak solo dalam pertandingan kali ini dengan menggunakan jenama yang sudah pun sebati iaitu Barisan Nasional berbanding ketika mereka melalui beberapa Pelan Raya kecil selepas Pelan Raya Umum ke-14 yang lalu. Jadi untuk melihat segala perkara-perkara ini dan juga impak undi 18 dan juga undi yang wajib itu, saya akan bersama dengan Datuk Seri Dr. Adham Baba, Pengarah Komunikasi Barisan Nasional Johor dan juga selaku Ketua Penerangan UMNO Johor. Assalamualaikum Datuk Seri, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Datuk Seri. Nampaknya Pelan Raya Negeri ini tidak dapat dielakkan, wajar dilakukan dan kita menunggu tarikh penting yang diumumkan oleh pihak SPR pada 9 hari bulan akan datang. Jadi bagi pihak BN dan juga UMNO, apakah Pelan Raya ini sebenarnya yang ditunggu-tunggu untuk memastikan yang dikatakan untuk mengembalikan kestabilan kerajaan negeri Johor supaya segala perancangan dan juga hal berkaitan dengan pembangunan negeri Johor dapat dilaksanakan dengan lebih jitu dan ampuh apabila mandat baru diperolehi dari rakyat Johor dalam Pelan Raya Negeri kali ini? Dalam kita berhadapan dengan isu kestabilan, kekuatan dan kukuhnya satu kerajaan, ia tidak boleh tidak perlu untuk kita dapatkan mandat daripada rakyat, terutama sekali rakyat Johor, untuk kita dapat membentuk kerajaan yang lebih kuat, kukuh dan stabil. Tentu sekali ia memerlukan kesanggupan untuk kita berhadapan dengan rakyat supaya apa-apa juga dalam bentuk pilihan raya yang diadakan, pilihan raya umum, pilihan raya negeri, pilihan raya kecil, dia berbalik kepada isu yang ketika ini tidak boleh tidak kita terpaksa hadapi. Dan ketika ini kita melakukan satu kaedah yang nampaknya kerajaan Johor di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk R. Hasni Mohamad melakukan apa yang dipanggil pemulihan untuk kestabilan. Dan tentu sekali dia melibatkan pilihan raya kecil ataupun pilihan raya negeri. Dia berikutan dengan apabila Adun Kempas iaitu mantan Menteri Besar Negeri Johor selepas 2018 yang lepas, iaitu Adun Kempas meninggal dunia. Dan sepatutnya ia stabil dengan adanya mantan arwah Adun Kempas tersebut. Tetapi dengan berlakunya peristiwa tersebut, maka kita perlu melihat balik kepada kursi-kursi yang mencukupi untuk mentadbir negeri supaya dia dapat move forward dalam
melaksanakan tanggungjawab memakmurkan negeri dan juga membangunkan negeri Johor. Untuk itu kita telah pun bersiap sedia dan Barisan Nasional adalah parti yang mengetuai ketika ini dan tentu sekali kita berusaha untuk mendapatkan mandat itu semula dengan lebih besar kapasitinya dan lebih kukuh serta stabil untuk mendapatkan kepercayaan semula. Kita akan pastikan dia cemerlang dan berjaya. Dan usaha ini satu usaha yang memerlukan kesiapsiagaan yang tinggi. Dan Barisan Nasional telah pun berusaha untuk memastikan semua jentera untuk berhadapan dengan pilihan raya negeri ini di tahap yang optimum dan boleh melaksanakan tanggungjawab apabila berhadapan dengan pilihan raya negeri yang telah pun dibubarkan pada 22 bulan 1 yang lepas. Datuk Seri, berkaitan dengan pendirian UMNO Barisan Nasional untuk bergerak dalam komponen BN berbanding ketika mereka kalah selepas pilihan raya umum ke-14 dalam melalui beberapa siri pilihan raya kecil. Ketika itu UMNO cuba melakukan penjajaran dengan melakukan kerjasama dengan PAS umpamanya dan berjaya mendapat kemenangan besar dalam siri-siri pilihan raya kecil. Tetapi apabila UMNO selesa menang di Melaka pada pilihan raya negeri pada akhir tahun lalu, nampaknya UMNO terus bertegas bahawa inilah model UMNO bergerak ke pilihan raya umum ke-15. Sekali lagi diuji dalam pilihan raya negeri Johor kali ini. Jadi adakah UMNO BN sudah muktamad akan bergerak solo dengan jenama BN dan tidak ada kerjasama dengan parti-parti lain? Kita ada 56 DUN yang ditawarkan untuk membentuk kerajaan negeri. Dan keseluruhan 56 DUN ini dalam 26 parlimen adalah dalam bentuk yang mana keyakinan yang tinggi Barisan Nasional mampu untuk menawarkan setiap kerusi DUN daripada 56 DUN tersebut. Untuk itu, Barisan Nasional telah membuat keputusan untuk meletakkan kesemua calon di 56 DUN yang mana keseluruhan jentera yang telah pun kita bangunkan menawarkan calon-calon yang akan letakkan di kesemua DUN. Untuk itu kita telah pun mendapat mandat untuk bergerak secara solo, iaitu Barisan Nasional berhadapan dengan mana-mana parti lah yang akan bertanding. Dan kita membawa naratif bahawa keperluan untuk memberi jaminan membangunkan Johor dengan lebih stabil, kukuh dan kuat serta memberi peluang kepada generasi muda. Pertama sekali hampir lebih 700,000 pengundi muda dan pertama kali voting daripada 2.5 juta pengundi yang sedia ada untuk memberikan mandat kepada Barisan Nasional dan menubuhkan kerajaan untuk memberi harapan dan juga kestabilan dan mengembalikan semula cemerlangan Johor dalam membentuk kerajaan yang berkesan dan membentuk satu gagasan atau gabungan daripada komponen parti Barisan Nasional itu sendiri, iaitu UMNO, MIC, MC. Jadi untuk pilihan raya negeri Johor ini sudahkah dimuktamadkan hanya 3 parti utama komponen BN ini akan menyertai untuk bertanding di 56 kursi sahaja ataupun parti-parti kecil yang menjadi pendukung BN juga akan dicalonkan ataupun hanya 3 calon hanya 3 parti ini saja, Datuk Seri? Ya, keputusan daripada pengumuman Presiden Barisan Nasional dalam siri jelajah kita, iaitu dalam jelajah pembukaan ataupun command center yang telah pun ditetapkan untuk berada di 5 lokasi adalah berkaitan dengan bagaimana ia diberikan peluang kepada parti-parti
yang daripada UMNO, MIC, MCA, dan keputusan untuk memberikan kepada parti-parti yang menyertai Barisan Nasional adalah terpulang kepada pucuk pimpinan Barisan Nasional. Walaupun setakat ini inilah yang telah pun dikemukakan dalam Pilihan Raya Kecil, Pilihan Raya Negeri Johor ketika ini. Datuk Seri, ramai juga beranggapan ketika Pilihan Raya Negeri Melaka seterusnya diteruskan dengan Pilihan Raya Negeri Sarawak dan sekarang akan berhadapan dengan Pilihan Raya Negeri Johor, kita lihat situasi pertusan keluar mengundi amat rendah. Kalau di Sarawak kurang daripada 60%, di Melaka tidak mencapai apa yang disasarkan iaitu 70%. Tetapi ramai beranggapan bahawa ini merupakan satu fenomena kelesuan politik ataupun political fatigue. Jadi termasuk juga di kalangan anak muda. Biarpun Datuk Seri angkat tadi bahawa sekitar 700,000 pendaftar baru dan juga undi 18 akan berada dalam daftar pemilih untuk Pilihan Raya Negeri Johor kali ini. Tetapi apabila kita kembali kepada senario Pilihan Raya Melaka, Pilihan Raya Negeri Sarawak dan juga fatignya ataupun kelesuan politik ini, adakah Datuk Seri beranggapan bahawa ini merupakan satu kelebihan kepada BN kerana apabila tidak ramai keluar mengundi akan menyebelahi Barisan Nasional kerana ada undi teras di kesemua don-don yang dipertandingkan. Jadi adakah 700,000 ini sebagai satu ancaman ataupun UMNO BN ada formula kalau mereka tidak keluar ataupun mereka keluar beramai-ramai, UMNO yakin dengan kempen dan juga naratif anak muda akan memilih Barisan Nasional? Kita ada 2.5 juta pengundi yang mana seperti yang disebut 700,000 lebih merupakan calon yang 18 tahun ke 21 tahun yang sebelum ini tidak didaftarkan secara automatik, telah didaftarkan secara automatik, dan juga sebelum ini mereka yang tidak mendaftar tetapi didaftar secara automatik. Dan kita yakin inilah peluang terbaik bagi mereka untuk menterjemahkan hasrat dan juga memberi peluang kepada apa yang telah pun kerajaan di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk I.R. Rasmi jalankan sepanjang menjadi Menteri Besar ketika ini. Jadi Barisan Nasional telah bersiap sedia sama ada kelesuan politik ataupun konsep yang telah pun diperkatakan iaitu mungkin tak ramai yang akan keluar mengundi adalah sangat berbeza sekiranya kita lihat perbandingan dengan Pilihan Raya Melaka ataupun Sarawak. Kerana rakyat Johor hari ini betul-betul menanti apakah bentuk kerajaan yang hendak ditubuhkan, dan dia mestilah berasas pada hakikat bahawa tiada jaminan sebenarnya untuk sebarang parti akan memperolehi sokongan pengundi muda ke pengundi baru ke. Namun saya yakin kelebihan pada Barisan Nasional kerana kami menawarkan kestabilan politik dan dasar yang menjamin masa hadapan anak muda, khususnya dalam aspek-aspek mata pencarian, peluang pekerjaan, pendidikan tinggi, dan juga kita yakin dengan adanya pelaburan yang kondusif dan juga progresif dapat memberi ruang kepada rakyat Johor. Dan kita tidak boleh juga di kala ini merendah-rendahkan mana-mana inisiatif yang dibawa oleh mana-mana wakil rakyat terdahulu. Walaupun kita berbeza pegangan politik, tetapi keyakinan BN untuk bersaing secara sihat adalah satu konsep ataupun satu pendekatan yang mana khidmat bakti berdiri atas merit sendiri kerana kita sentiasa mencari penyelesaian pada setiap permasalahan yang dihadapi rakyat di kawasan masing-masing, iaitu 56 DUN ataupun 26 parlimen. Untuk itu, keyakinan tinggi kita, output daripada khidmat yang telah kami terjemahkan sebelum ini, yakin bahawa pengundi terutama sekali yang first time telah pun diregister ataupun didaftarkan ada peluang untuk digalakkan keluar. Ini berbeza dengan pilihan raya sebelum ini di Melaka ataupun di Sarawak ataupun di kawasan-kawasan lain sebelum ini yang diadakan. Jadi
Untuk itu sebagai pengarah komunikasi Barisan Nasional Johor, kita tentu sekali akan menggalakkan pengundi-pengundi yang telah pun berdaftar ketika ini untuk keluar mengundi. Sebagaimana hasrat Barisan Nasional untuk membangunkan dan membina kerajaan BN yang stabil dan mampu menjamin masa depan mereka agar yang sudah sedia ada lagi hebat dan menjadi lebih hebat lagi. Datuk Seri, dengan penularan peningkatan varian Omicron mencecah 5 angka dalam sehari dua ini dan akan terus dikatakan akan terus meningkat dalam minggu ini, menjadi sedikit kerisauan, kebimbangan ramai di kalangan pengundi termasuk juga di negeri Johor. Apatah lagi ekonomi baru sahaja dibuka, sekolah juga selepas lama cuti Tahun Baru Cina akan kembali ke sekolah dan anak-anak yang menduduki SPM juga akan menduduki SPM dalam bulan ini, dalam bulan hadapan. Jadi bagaimana kerisauan ini perlu diterjemahkan dalam konteks meyakinkan kepada pengundi di negeri Johor 2.5 juta, sebahagiannya berada di Singapura, sebahagiannya berada di Lembah Kelang ataupun di luar daerah mereka, perlu menunaikan tanggungjawab. Tak guna kerajaan wajibkan pendaftaran automatik, tak guna kita pindah Akta Undi 18, tak guna kita beri peluang anak muda untuk jadi calon seawal muda 18 tahun tetapi mereka tidak keluar mengundi. Apatah lagi kalau peratusan mengundi yang akan ditunjukkan nanti mungkin lebih kurang ataupun tidak lebih apa yang ditunjukkan ketika Pilihan Raya Negeri Sarawak ataupun Negeri Melaka. Pandangan Datuk Seri? Keyakinan kita terhadap program PICK ataupun program imunisasi kebangsaan yang telah dilaksanakan, janji kita kepada rakyat negara kita dan masyarakat Johor khususnya ialah mencapai imuniti kelompok, iaitu herd immunity, yang mana dapat memberikan kelegaan kepada sistem kesihatan sebenarnya. Jadi kalau kita telah pun bercakap tentang kita have to live with this virus, atau kita mesti yakin terhadap kehidupan kita perlu diimbangkan antara kesihatan dan ekonomi. Jadi Barisan Nasional yakin sekiranya ada peningkatan data menunjukkan kes-kes meningkat kerana varian Omicron yang lebih pantas transmisinya, tentu ada SOP yang akan diumumkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya bagi Pilihan Raya Negeri Johor ini, terutama sekali KKM dan juga Majlis Keselamatan Negara. Kaedah bagaimana kita dikala membuat undi, berkempen, kita juga dapat mengekang penularan jangkitan COVID-19 ini. Dan walaupun ia ada garis panduan berkempen, kita harap garis panduan berkempen ini dapat menjamin tidak ada ketakutan untuk kita menjalankan tanggungjawab untuk meraih undi dan juga berhadapan dengan tarikh yang penting iaitu D-Day. Pihak SPR tentu akan menyediakan tempat-tempat mengundi yang memang ditetapkan standard operating procedure, terutama sekali langkah-langkah untuk mengekang penilaian sewaktu musim kempen dan juga pengundian. Dan perlindungan yang telah pun kita beri melalui vaksinasi tentu sekali membantu, kerana apa yang kita fahamkan dengan adanya perlindungan vaksinasi yang completed, kita dapat sebenarnya melihat bahawa kes-kes yang tular ataupun transmisi yang berlaku ini dia lebih tidak begitu serius ataupun hanya mild infection berlaku. Jadi menjamin keselamatan dan kesihatan pengundi jadi penting. Jadi pengundi juga perlu memainkan peranan apabila berada di pusat-pusat mengundi, ikuti apa yang telah pun disarankan dalam SOP seperti mengimbas QR code, menyemak suhu badan, mensanitasi tangan. Sekiranya ada gejala, mungkin boleh berhubung dengan SPR, bagaimana kaedah mereka boleh mendapat undi, membuang undi. Dan tentu sekali SPR dalam SOP ada penjarakan yang akan diketengahkan
dengan pemakaian mask yang betul, dan juga semasa musim kempen kita lihat pilihan raya sebelum ini di Melaka dan Sarawak ada perkara-perkara yang dibolehkan tak boleh, dan kita ikut apa yang SPR dan juga KKM cadangkan demi menjamin keselamatan pengundi, melindungi kesihatan masyarakat semasa pilihan raya, dan kita yakin selepas pilihan raya tidak adalah masalah berkaitan dengan peningkatan kes seperti yang berlaku sebelum ini. Jadi ini peranan yang dimainkan bukan saja SPR tapi masyarakat terbanyak, pengundi terutamanya, dan juga jentera-jentera kempen yang perlu faham bahawa kesan berkempen, kesan mengundi sebenarnya membantu negeri apabila takbir oleh kerajaan yang dipilih, terutama sekali Barisan Nasional nanti dapat terus melaksanakan tanggungjawab demi kestabilan dan juga mengukuhkan pentadbiran untuk memenuhi hasrat yang diterjemahkan oleh pengundi ketika sesi pilihan raya negeri Johor ini. Selaku pengarah komunikasi Barisan Nasional Johor, Datuk Seri, bagaimana juga kita dapat menggesa SPR dengan nasihat KKM dan juga Majlis Keselamatan Negara, apa yang diluahkan oleh pengurusi SPR pada minggu lalu diwawancara oleh pihak media bahawa akan memohon sedikit kelonggaran berkempen bagi semua ahli politik dan juga calon-calon parti politik untuk berkempen. Beliau juga bersetuju bahawa undi pos wajar diberikan kepada pengundi yang tinggal di luar Johor, terutamanya di Singapura, dengan cara yang mudah dan pelaksanaan yang telus supaya mereka diberi peluang untuk menunaikan tanggungjawab kerana kerajaan berbelanja 150 juta untuk menguruskan pilihan raya kali ini. Jadi bagaimana BN menggesa juga, kerana ini juga yang dikatakan oleh pihak BN UMNO ketika pilihan raya negeri Melaka. Mereka tidak berpuas hati dengan SOP pilihan raya yang amat ketat. Nak walkabout tak boleh, nak ceramah tak boleh, nak pergi rumah ke rumah tak boleh. Jadi untuk pilihan raya negeri ini dengan adanya vaksin, sudah ada booster, dan juga walaupun Omicron menular, tetapi dengan pelaksanaan pilihan raya negeri ini, hak demokrasi dan berpartisipasi demokrasi secara sihat wajar juga dibuka sedikit untuk memberikan ruang rakyat untuk memilih secara demokratik. Datuk Seri. Apa juga SOP yang ditetapkan oleh pihak bertanggungjawab iaitu SPR, kita kena patuh. Kerana dia demi kelangsungan menjamin kesihatan masyarakat dan juga isu berkaitan dengan mengekang penularan supaya tidak tidak terkawal. Walaupun saya yakin beberapa hari yang lalu melalui kenyataan Yang Berhormat Menteri Kesihatan menyatakan bahawa SOP pilihan raya Johor telah hampir dimutamatkan, dan dia berkata bahawa SOP yang ditetapkan adalah berbeza dengan PRN Melaka dan Sarawak. Tentu sekali dengan adanya gelombang Omicron ini, kita perlu menunggu sedikit masa lagi untuk mengetahui apakah SOP yang akan ditetapkan oleh SPR kali ini. Jadi kemungkinan untuk kita mendapatkan maklumat tersebut antaranya cadangan-cadangan yang telah diberikan oleh pemimpin-pemimpin parti supaya ada sedikit keluasan dalam kempen, terutama sekali yang bersemuka. Kita tahu bahawa kaedah kempen adalah seperti alat-alatan yang perlu digunakan, pertemuan bersemuka, alat cetak yang boleh diedarkan, yang perlu ada kaedah physical movement. Jadi kalau SPR mengatakan bahawa physical movement ataupun untuk mengekang COVID-19 varian Omicron ataupun Delta varian ketika ini ada kaitan dengan pilihan raya, saya melihat bahawa kita boleh mencadangkan juga kepada SPR supaya SOP kempen berlandaskan kepada keutamaan, iaitu pertama memberi peluang demokrasi seluas-luasnya untuk mendapatkan mesej calon sampai kepada pengundi. Yang kedua, di kala itu kita imbangkan dengan mengekang dan juga cuba untuk membantu supaya penularan varian Omicron ataupun COVID-19 ini tidak berlaku secara meluas. Seperti sistem temu janji SPR untuk
kempen waktu tertentu, dikala mengundi boleh susun supaya waktu-waktu tertentu mereka boleh membuat sistem temujanji online untuk membuang undi ke pusat pengundian undi yang telah pun mengadakan SOP yang memang telah pun dia tahu melindungi pengundi-pengundi daripada terkesan dengan wabak ini. Jadi kecenderungan pengundi kita lihat sekarang ni suka datang pagi, penuh pusat mengundi. Jadi keluasan ruang untuk pusat pemilihan undi itu perlulah menambah saluran dan kepantasan pembuang undi itu sangat penting. Dan kapasiti SPR perlu diperluaskan dengan petugas yang mungkin lebih efisien, efektif, ramai. Kerana tadi sebut ada kos lebih kurang 150 juta untuk mengendalikan pilihan raya ini. Tentu sekali dengan ada jumlah tersebut, kita dapat membantu sebaik habis untuk pertama, demokrasi membenarkan kita berkempen dan juga di waktu yang sama kita bersetuju supaya kita sama-sama dapat mengawal varian Omicron daripada tersebar luas kerana pilihan raya ini. Okey, Datuk Seri, terima kasih. Mungkin kita akan bertemu lagi dalam sesi yang akan datang menjelang Pilihan Raya Negeri Johor. Mungkin di Johor, apabila kita mula hari berkempen dan sebagainya, seperti mana yang kita mahukan tarikh-tarikh yang akan diumumkan pada 9 hari bulan oleh pihak SPR. Terima kasih yang berbahagia Datuk Seri Dr. Adham Baba, Pengarah Komunikasi Barisan Nasional Johor dan juga Ketua Penerangan UMNO Johor dalam kita membicarakan menjelang Pilihan Raya Negeri Johor 2022. Sekian, Assalamualaikum, kita jumpa lagi.